أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إلى حضرة النبي مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه الكرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الحمد لله رب العالمين الرحمن إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا من علومه والدارين آمين. Dan telah datang hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, datang dengan mengukuhkan orang meninggalkan sembahyang. Ada disebutkan dalam hadis bahwasanya orang yang tinggalkan sembahyang itu jadi kufur. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-salatu faman tarakaha faqad kafara. Ni Nabi buat perjanjian. Nabi kita buat perjanjian di antara orang Islam dengan orang Yahudi. Dengan orang kafir. Maka perjanjiannya, siapa dia semayang itu orang Islam, siapa dia tak semayang itu orang kafir, bukan orang Islam. Itu ada perjanjian Nabi kita dengan orang-orang kafir pada masa dia. Itu Nabi kata al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-salatu. Kalau baca wasal bainahumus salatu faman tarakaha faqad kafara. Bermula janjian yang antara kami, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan antara mereka itu yakni al-kuffar. Perjanjian di antara Nabi, di antara kami yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam dan antara mereka itu al-kuffar. Apakah perjanjian dianya? Sembahyang. Itu buat perjanjian di antara Nabi dan segala sahabat dan segala kufar-kufar. Maka barang siapa ni, maka sesiapa. Maka barang siapa, maka sesiapa meninggalkan dia ke sembahyang, yakni tinggalkan dia ke sembahyang, maka sungguhnya telah kufur ia barang siapa. Telah kufur ia barang siapa. Maka kufur ni ada dua. Di sini tempat khilafnya. Di sini tempat khilaf. Tu. Jadi ada kufur nikmat, ada kufur agama. Kalau kufur nikmat ni masalah Allah Taala nikmatkan dia tak ada syukur kepada Allah, dikatakan kufur nikmat. Karena semayang-semayang ni adalah Allah Subhanahu wa taala.
kemudian dia tidak mengerjakan sembahyang, maka di situ dikatakan dikufurkan nikmat. Dan ada kufur agama, kufur betul-betul. Maka dalam mazhab kita Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, bahwasanya orang yang jadi kufur ialah orang yang tinggal sembahyang serta engkar kata tiada wajib. Hingga dia engkarkan sembahyang, katanya sembahyang ni tak wajib, ketika tu jadi kufur betul, kufur agama. Kalau semata-mata dia tinggal sembahyang, dia kerana malas, itu kufur nikmat dan dosa besar, berdosa besar. Kerana tinggal sembahyang ni salah satu daripada dosa yang paling besar sekali. Dalam kalangan dengan dosa semua tu, tinggal sembahyang dosa besar. Sehingga ada janji seksa, siapa dia tinggal sembahyang satu waktu, ini kirakan dia tidak ingkar kata wajib. Dia tidak ingkar kata wajib. Kalau dia ingkar hati dia tak terima kata sembahyang tu wajib, maka dia jadi kufur. Kalau semata-mata dia tu tinggal tidak ingkarkan wajib sembahyang, maka ketika tu sembahyang dia tinggal satu waktu, ialah dimasukkan neraka satu hukum. Maka satu hukum ni bersamaan dengan 80 tahun. 80 tahun. Satu hari di akhirat ialah 1000 tahun di atas dunia. Maka ibu bapa yang tidak menyuruhkan anak sembahyang, seolah-olah dia memasukkan anaknya dalam neraka dah. Seolah-olah begitu. Anak tak ada makan, ayah mak cari boleh. Ayah mak cari boleh, kakak bagi boleh, tak ada makan. Tapi anak tak semayang, biar begitu lah. Biar tak semayang. Itu seolah-olah memasukkan anak dalam neraka dah tu. Kerana satu sembahyang ditinggal, ialah dimasuk neraka 80 tahun. Ini janjian yang terang. Itu kalau dia tak engkarkan akan wajib sembahyang. Kalau dia dah engkar wajib sembahyang, itu kufur. Na'udzubillah min zalik. Batal habis semua amalan-amalan dia yang dia dah kerjakan. Tu ingat baik. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man taraka salata muta'ammidan faqad kafara jihara. Barang siapa, yakni sesiapa meninggalkan sembahyang, barang siapa meninggal sembahyang, yakni tinggalkan sembahyang dengan sengaja, nyonya barang siapa, sesiapa tinggal sembahyang dengan sengaja, dengan sengelai, sengaja tu, dengan sengelai, dengan tidak ada keuzuran apa-apa, maka keuzuran boleh ditinggalkan sembahyang iaitu dua sahaja. Satunya ketiduran, iaitu tidur. Yang kedua terlupa sembahyang. Dua-dua ni yang diapai, yang diuzurkan, jadi maafkan tinggal sembahyang. Satunya tidur, ketiduran. Dia tidur terlalu lelap, sedapnya tidur tu hingga waktu dah habis. Okey, dia ni dia apai, dimaaf kerana ketiduran dia. Yang satu lagi ialah kerana terlupa. Terlupa ada sebab juga. Bukan terlupa sebab mai haji, mai jatuh, mai kere. Kat sini kere. Mai haji ni tolak haji. Tuai dah segi lagi haji, tapi duk buat dah haji belah-belah. Tu kalik tu ada tanggung dosa tu. Kalau asalnya mai satranji, mai haji ni asal hukumnya makruh ya mazhab Syafi'i. Tapi sampai galik, sampai lalaikan daripada tinggal sembahyang, ketika itulah haram. Haram haji tu. Kerana jadi suatu perkara yang bawa kepada lalai. Itu haram. Adapun kalau mazhab Hanafi, tidak ada makruh, tak makruh. Bahkan haram terus. Haram semata-mata. Haram mutlakon. Tak ada kira mu lalai ke tak lalai, mu tinggal semayang tak semayang, kamu semayang kata mu semayang tak semayang. Kalau kamu mai haji, haram dalam mazhab Hanafi. Kenapa? Kerana mensia-siakan masa, melalaikan kamu.
Tu mazhab Hanafi. Mazhab Syafi'i tak belum lagi mazhab Syafi'i ni. Kalau kamu berjudi, itulah baru dikatakan haram. Kamu berjudi dalam tolak haji, setranji. Tolak lakoh pop. Ada buat judi, ada berjudi dalam tu. Maka ketika tu haram. Kalau semata-mata main di atas pondok tu tonyoh ni, tu dikatakan makruh. Tidak ada harus dan sunat. Siapa dia kata mahji sunat? Boleh pahala mahji. Tak ada. Nah, harus tak ada, hanya ada makruh dengan haram. Nah, ingat baik tu. Makruh dengan haram, tak sampai lagi haram. Hanya mazhab Syafi'i makruh. Ni dia weh. Barang siapa tinggal semasa dengan sengaja, dengan sengelai, tidak ada keuzuran apa-apa yang dimaaf oleh syarak, maka keuzuran dimaaf oleh syarak ni ada, maka tak ada. Satu terlupa, yang kedua ketiduran. Jawab bagi barang siapa makosonyo telah kupur. Na'udzubillah min zalik. Maka sonyo barang siapa itu telah kupur. Itulah jadi kupur. Hal keadaannya barang siapa tu nyata. Tidak ada syok. Maka di sinilah tempat khilaf ulama'nya. Mazhab Syafi'i kufur jika engkar akan wajib. Mazhab Hanafi kufur dengan tidak ada engkar apa-apa. Semata-mata tinggal sembahyang itu dikatakan kufur dah. Tu dia. Lalu tu darah orang kufur tidak dihormati oleh syarak. Lebih-lebih lagi orang murtad. Tu kalaulah pergi bunuh orang tinggal sembahyang, dosa tapi tak kena bunuh balas. Dosa tapi tak kena bunuh balas. Tu raja lah. Kalau ada raja hukum bunuh, tapi nak bunuh tu dia panggil nasihat tu. Panggil nasihat, Rafat, semayang ni. Kalau tak semayang ni aku rangkau ni. Ataupun aku siku ni. Bagi menakuti dia sampai 3 kali. Tak semayang lagi, apabila hari Jumaat tu simpan di halaman masjid, letak dia kat situ, pacung dah. Pop. Itu kalau ada kerajaan Islam, bukan kerajaan Melayu, kerajaan Islam. Di mana ada wallahu a'lam. Di mana ada tak tahulah. Tu hukum tinggal sembahyang. Bukan hukum tinggal sembahyang pergi rajin bukan tu. Tu tangga mula-mula. Tangga mula-mula nasihat, yang kedua nasihat, yang tiga nasihat, 3 kali nasihat. Tu tidak semayang juga, qada atau tak qada, maka dihukum bunuh. Siapa bunuhnya tu? Pemerintah, bukan kita. Adapun kalau kita terbunuh lagi, tidak ada bunuh balas. Kalau bunuh orang sebagai biasa gini, ada bunuh balas. Ada bunuh balas, bunuh kesos. Tapi bunuh orang tak semayang, tak kena bunuh balas. Tapi berdosa. Tu tengok hukumnya berat tak berat. Ini hukum dalam kitab saja. Tidak ada pada perbuatan. Kalau orang tanya, boleh tak hamba nak bunuh orang tak semayang? Maka ya ini kena tanya boleh. Tanya sedadu tak boleh, boleh. Kalau sedadu kata tak boleh pak. Go. Masuk go. Itu dia. Kalau boleh kata boleh, ada apa? Boleh lah. No kata boleh. Tak ada boleh, gitu lah. Ingat baik ni ayat dalam agama kita ni amat-amati bersungguh-sungguhkan dengan sembahyang. Tapi kita, kelemahan kita, imam kita inilah kelemahan. Tak boleh mengikutkan apa aturan yang diaturkan oleh Islam. Kalau anak tak semayang umur 15 belum disemayangkan, maka boleh dihalau keluar dari rumah. Halau keluar mana hamak tu baik dari rumah. Jangan duduk dalam rumah. Hidup dengan go itik tu. Tu orang tak semayang. Tu berat dalam Islam ni, berat. Orang tinggal semayang berat benar lah. Tu. Kalau kira akan dalam hukum syarak, dengan babi, hormat babi lagi pada orang tak semayang. Kalau dalam rumahmu tu ada orang tak semayang,
Ada babi, maka Muhammad tak semayang belah babi tu. Hormat babi lagi daripada orang tak semayang. Itu dalam hukum syarak. Tapi dengan hukum ni dah tak ada siapa bagi tahu, tak ada siapa bagi royak, tak ada siapa apa, diam senyap gitu yalah. Hingga sampai guru-guru pun tak boleh nak buat. Nah, di mana tempat pun tak boleh nak buat. Tapi hukum memang yang begitu hukum. Tapi kita tak boleh buat itu dengan sebab kelemahan iman kita. Kelemahan kita sendiri. Tapi hukum masih begitulah. Karena orang yang tinggal sembahyang ni dengan anjing, dengan babi, baik babi lagi. Di segi hukum syarak, hormati babi daripada orang yang tak sembahyang. Masalahnya ada dua, satu babi, yang keduanya orang. Kita ada roti sebutir. Kita ada roti satu saja. Kita nak bagi ke babi ke bagi orang tak sembahyang? Maka syarak kata mau bagi ke babi, saya bagi orang tak sembahyang. Masya-Allah tu berat. Nah, habis ingat baik, orang tak semayang tu ingat hatimu bulat. Bulat hatimu, aku nak semayang. Tu bulat hati, cita-cita hatimu, azam hati kata nak semayang. Habis. Tu dia weh. Dan pada hadis yang lain, man taraka salata faqad bari'at minhu zimmatullah wa zimmatu rasulih sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa, yakni sesiapa meninggalkan sembahyang, yakni tinggalkan sembahyang, maka sungguhnya barang siapa ni telah lepaslah ia, barang siapa, maka sungguhnya nya tak ada rujuk. Nya al-hal syaknya nya tidak ada rujuk. Maka sungguhnya telah lepaslah ia barang siapa daripada siapa, lepas ia padanya. Ia tu tak ada dah tu. La'alla zahira gugur lafaz ia. La'alla zahira barangkali zahir gugur lafaz ia. Lafaz ia tu digugur tu. Kerana hak Arab tu tidak ada sebut tu. Faqad bari'at minhu zimmatullah, maka ia tu tak ada. La'alla zahir gugur lafaz ia. Kalau itu apa gugur lafaz ia? Nak kata macam ni, telah lepaslah daripada barang siapa itu janjian Allah Ta'ala dan Rasulnya, Rasul Allah. Lepas pada janjian Allah dia ni, lepas pada Rasul, janjian Rasul Allah, janji Allah hendak bagi syurga kepada orang semayang, maka orang tak semayang Allah Ta'ala tak bagi syurga. Janji Allah nak bagi keberkatan kepada orang semayang, maka orang ni tak akan dapat keberkatan. Kalau janji Allah bagi orang semayang ialah bagi lepas titik sirat, lakah titik sirat seperti kilat yang menyambar, maka orang ni tak boleh juga akan dapat lakah titik sirat, lalu titik sirat dia seperti kilat menyambar, tak boleh. Banyak lagi perjanjian yang Allah Ta'ala nak bagi kepada orang semayang. Maka semua perjanjian hak Allah Ta'ala berjanji itu, maka tidak dapatlah bagi mereka yang tinggalkan sembahyang. Na'udzubillah min zalik. Mudah-mudahan kita semua ni jagakan sembahyang. Nah, jaga sembahyang dengan makna kita belajar rukun-rukun sembahyang dan syarat-syarat sembahyang. Nah, bukan pergi pun Allahu Akbar. Kan tu. Mungkin belajar. Ataupun belajar ikut dam. Ikut dam belajar ikut kamu sembahyang. Enggak bahawasanya kita sembahyang tidak ada belajar. Rukun sembahyang tak tahu. Maka ini tak ada beza dengan orang tak sembahyang. Hukumnya tak semayang juga. Lalu tu dengan sebab ni kita mesti bersungguh-sungguh belajar ke sembahyang. Jangan sembahyang mengikut orang. Sebabnya kita ikut dengan cara kita belajar. Cara kita dipelajari. Kita ikut itu cara sembahyang. Kalau kita ikut orang, orang takbir, Allah Akbar, kita Allah Akbar. Kalau orang takbir macam ni ke? Allah. Tu macam juga. Kalau orang semayang tak pakai baju, kamu tak pakai baju. Kalau orang semayang tu macam tak utak, kamu tak utak orang juga. Karena semayang kamu ikut orang. Kalau mu ikut orang berseluar semayang tak jatuh tutup aurat, menjadi apa? Menjadi kemas. Menjadi tutup tan dia tu bagi bagus tu. Tak juga.
Ni. Sebab kalau pakai seluar semayang nah. Kalau kita pakai seluar semayang, masuk masjid, kita ambil lah kain belikat tu. Belikat atas ni sekali lagi. Masuk ke, ambil kain ikat atas ni. Kalau tak nak pelecat kat seluar. Nah, kerana jaga seluar ni kalau kita pakai semayang ni, nanti ketika kita sujud tu nampak pada belakang. Nampak kalender. Apa? Kalender. Keluar dalam. Nampak belakang. Kalau kita rokok ni, nampak ni. Lubang tekak ni. Lubang baju ni nampak pusat. Batal pula kat situ tu. Lalu tu kita masuk masjid, tengok ke masjid, luar kita cuci, semua okey cuci. Maka kita ambil kain tu, kain belikat atas ni. Atas pada busak semayang. Allah Akbar. Ini lepas pada syok, lepas pada serabut, apa semua lepas. Tu ingat baik. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man hafaza 'ala salati kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamati. Barang siapa memeliharakan atas sembahyang, adalah ia barang siapa, yakni siapa-siapa tu baginya. Tu. Adalah ia semayang. Adalah ia semayang baginya, bagi barang siapa itu nuran cahaya. Dan burhan, apa burhan? Yakni penunjuk kepada jalan yang betul dan kelepasan pada hari kiamat. Semayang jadi nur. Maka nur semayang Allah Ta'ala simpan kat mana? Ialah Allah Ta'ala simpankan nur semayang di dahi, di muka. Dengan sebab itulah orang yang sembahyang dan orang tak sembahyang, muka dia tak sama. Muka orang sembahyang ada cahaya bersinar-banar. Orang yang tak sembahyang, muka dia gelap, tidak ada cahaya. Boleh kita beza budak pondok. Masa cuti dengan masa buka. Masa buka alhamdulillah nampak cerah cuaca muka. Masa cuti mari mula-mula tu Allah. Tak luluh nak tengok muka. Tapi tuai muka tu suka kenyih dah. Tapi tu tengok tu maka Allah, astagfirullah. Muka kamu. Terus kata duduk boleh 3 hari. Duduk boleh seminggu dengan zikir gapo gitu gini. Cerah balik mula. Baca cerah molek duk sampai 3 minggu sebulan. Balik pula kat rumah. Mari pula tu. Allah. Lain pula muka weh. Lain pula. Duk ngucap pula, duk apa? Istighfar pula. Astagfirullah. Tengah semayang ni cerah balik. Lalu itulah kita kena ada murabbi. Orang jaga kita tu mesti kena ada. Karena mereka tu masih doa kepada kita. Laulal murabbi ma'araftu rabbi. Itu kata Habib Umar. Laulal murabbi, kalaulah tak ada murabbi, orang jaga kita tak ada. Ma'araftu rabbi, nasihat aku tak kenal Tuhanku. Mesti aku tak kenal Tuhanku kalau tak ada murabbi, tak ada orang jaga, tak ada orang meliharakan kita. Tu muka kamu tidak ada nur, tidak ada cahaya. Ingat baik. Ini dia. Barang siapa meliharakan atas semayang, adalah ia semayang bagi barang siapa nuran, yakni cahaya, dan burhan, yakni penunjuk. Burhan dan penunjuk kepada jalan yang betul dan kelepasan pada hari kiamat ni. Kata dia nur, kata dia penunjuk, kata kelepasan pada hari kiamat, bukan sining. Jadi semua cahaya, nur, burhan, penunjuk semua pada hari kiamat. Kat sini gitu ya. Biasa gitu, kat sini tak nampak apa pun. Bahkan nur adalah kat muka tu, tapi hari akhirat nyata, cerak, yakin orang ini semayang dia itulah jadi pelita bagi dia. Jadi lampu bagi dia. Semayang tu. Semayang kita jadi lampu. Boleh cerah dalam kubur dengan semayang.
Tu. Wa man lam yuhafiz 'alaiha lam takun lahu nuran wa la burhanan wala najatan. Wa kana yaumal qiyamah ma'a fir'aun wa qaruna wa haman wa ubay bin khalaf wa ubay bin khalafin. Dan barang siapa, yakni siapa-siapa tiada melahirkan atas mayang. Barang siapa tidak melihara, dia jagalah atas mayang. Sampai nak kata dia tak semayang, tiada ada nur. Tiada ada nur, tiada adalah iyo yang semayang baginya, bagi siapa-siapa tu nur. Tak ada nur, tak ada cahaya. Tiada ada nur, yang tiada adalah iyo yang semayang baginya, bagi siapa itu nur. Nurnya tak ada rojok tu, tak ada cahaya. Dan burhan ni mana penunjuk, tak ada. Dan kelepasan bila tu? Pada hari kiamat. Tak ada nur, tak ada penunjuk, tak ada kelepasan pada hari kiamat. Padang Tuhan tanyakan semayang tu. Kalau kamu tak boleh jawab semayang, maka ibadat lainnya tak tanya. Daripada sedekah kamu, daripada puasa kamu, daripada semua ibadat yang lain daripada semayang. Kalaulah kamu tak semayang, maka Allah Ta'ala tak tanya dah ibadat kamu puasa tak? Dia tak tanya. Adakah kamu puasa? Adakah kamu kerja agama? Adakah kamu mengajar? Adakah kamu mengaji? Dia tak tanya dah. Kalau kamu tak semayang. Apabila kamu semayang, dengan so kamu saat itu jaga semayang. Apa soal semayang tu lepas, barulah dia tanya, ada engkau semayang, adakah kau puasa, adakah sedekah, adakah lain. Kerana ibadat yang lain bergantung di sembahyang. Dengan sebab itulah semayang adalah sebagai nur cahaya dan burhan dan penunjuk dan kelepasan pada hari kiamat. Kalaulah tidak semayang, maka tidak ada nur, tidak ada penunjuk, tidak ada kelepasan pada hari kiamat. Itu mafhum bagi hadis. Dan adalah pada hari kiamat pula. Ini Allah pada kata tiada ada nur. Dan adalah pada hari kiamat apa? Barang siapa tiada melahirkan atasnya atas barang siapa. Dia melahirkan atasnya. Tiada melahirkan ke atas antara siapa ni? Adalah pada hari kiamat serta Fir'aun. Maka Fir'aun ni maklum bagi kita bahawasanya Fir'aun ni ialah salah satu orang yang mengaku jadi Tuhan. Fir'aun. Dan Qarun ni orang alim. Orang alim Qarun ni bukan orang biasa, bukan orang jahil. Orang alim dia. Tapi dia tomok kepada dunia. Tomok sungguh harta dunia. Tomok dunia. Kalau hingga siapa dia tak bagikan zakat. Banyak dah tomok dah dunia, akhir sehati condang pada dunia, Allah Ta'ala tenggelam dia dalam bumi. Yang kata ulama, sekarang ini pun masih tenggelam lagi Qarun. Qarun timbul pada masa Nabi Musa alaihissalam. Qarun. Dan Haman ni ialah menteri Fir'aun. Menteri Fir'aun. Itu Haman. Serta kali mereka itu tak semayang. Dan Ubay anak Khalaf. Ada sekali mereka itu. Kalau orang yang tidak ada semayang, tak jaga semayang. Kalau gitu baik, puasa kita jaga semayang. Maka sungguhnya telah dinaskan daripada beberapa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dinah dengan kufur yang meninggalkan sembahyang, dengan kufur orang yang meninggalkan sembahyang, orang yang tinggal sembahyang tu ada menyatakan dalam hadis kata dia tu kufur. Dan demikian lagi datang daripada sahabat. Dan demikian lagi apa?
seperti dinaskan daripada beberapa hadis Rasulullah dengan kubur yang meninggalkan semayang. Dan demikian lagi, yakni seperti dinaskan daripada beberapa hadis Rasulullah SAW dengan kubur yang meninggalkan semayang. Datang daripada beberapa sahabat dan salaf yang soleh-soleh. Segala orang-orang yang dahulu yang soleh-soleh. Siapa dia? Daripada segala ulama-ulama. Pada segala ulama-ulama yang ada di dalam korong pertama hingga sampai korong kelima. Kata setengah hingga sampai korong ketiga saja. Tu orang salaf soleh. Tu segala ulama-ulama yang ada di dalam masa korong yang korong pertama hingga sampai korong 3. Satu korong ni 100 tahun. Satu korong 100 tahun. Mana 3 korong 300 tahun. Nah, kata setengah ulama dak hingga sampai korong yang kelima, tu salafus soleh. Salafus soleh sampai korong kelima. Tu khilaf lah, kata setengah korong 3, kata setengahnya korong kelima. Maka salafus soleh, orang yang dulu yang soleh ni, mereka itu katanya kubur juga meninggalkan sembahyang. Hingga berkata setengah mereka itu salaf yang soleh-soleh, tiada aku dengar sahabat berkata mereka itu sahabat pada sewaktu daripada segala amal. Aku tak dengar lagi lah pada sahabat pada suatu hak buat amal tu. Pada suatu amal, jika meninggalkan dia ke suatu pada segala amal ni, jadi kafir. Aku tak pernah dengar lagi lah. Tinggal sikit yang pada amalan jadi kafir. Tak ada tak dengar. Begitulah. Tak pernah dengar dengan suatu sikit yang pada amalan, apabila ditinggalkan jadi kafir, tidak dengar. Melainkan sembahyang. Malaikat semayang ni, malaikat amalan semayang. Hak yang tinggalkan dia di kafir ni. Lepas tu semua dalam amalan agama Islam yang lain dah semayang, aku tak dengar pun daripada sahabat katanya kufur. Katanya kafir. Kalau tinggal buat amal, tinggal puasa, tinggal zakat, tinggal haji, tinggal apa saja, tak jadi kafir. Selain pada tinggal sembahyang, jadi kafir. Na'udzubillah min zalik. Maka takut olehmu. Maka takut olehmu, hei muslimin, hei segala orang Islam, sama ada apa ada laki-laki dan perempuan. Maka takut olehmu, hei segala muslimin. Kemudian maka takut pada meninggalkan sembahyang dan meninggalkan suatu daripada sembahyang tu. Takut olehmu ketinggal sembahyang ni. Kemudian maka takut pada meninggalkan sembahyang. Pada tinggalkan sembahyang tu kamu kena takut. Atau meninggalkan suatu daripada sembahyang. Bukan tinggal sembahyang, sikit meninggal sembahyang kamu kena takut. Kerana keluarkan daripada Islam. Kalau tengok dalam hadis ni tidak ada ulama menghuraikan lah. Orang kita banyak jatuh murtad. Ini secara semayang lah. Kita tak tilik kepada perkara yang haram-haram ni lagi. Seperti judi, minum ketaung, minum arak, zina. Kalau i'tikad kata halal, haram juga tu. Dunia lah ni biasa ya, lelaki perempuan. Sebelum nikah kahwin itu kena bawa jalan-jalan dulu. Terai-terai tengok dulu. Hak second hand kata second hand. Kata buat gitu rugi. Kalau i'tikad kata halal, kufur juga tu. Kalau kamu i'tikad kata halal. Kalau semata-mata dengan nafsu tu, itu dosa besar. Kalau pergi macam sekarang ni, banyak sekarang ni bawa kat ni, pergi kat ni. Kalau mereka i'tikad kata halal, pegang kata halal, kufur, tak payah. Siapa dia menghalalkan benda haram, kafara. Siapa dia mengharamkan benda halal, kufur. Menghalalkan benda haram, kufur juga. Man halala haraman,
kafara. Wa man harrama halalan kafara juga. Halal haraman kafara, harrama halalan kafara juga. Mudah ya kupu ni di antara mata putih dan mata hitam. Tu ya kupu jadi murtad. Senang saja. Bukan payah nak murtad. Bukan kata murtad ni kamu kena pergi duduk kat luar. Kat pondok tak jadi murtad. Pondok boleh jadi. Kenapa? Kerana i'tikad kamu pegang kata halal. Halal kamu nak haram. Nak haram kata halal. Kalau semata-mata kita kerjakan dengan semata-mata buas, dengan semata-mata nafsu kita, itu haramnya tidak ada aku pun tidak ada apa satu. Tapi sebaliknya kalau i'tikad kita halal tu, air ketong ni halal masalahnya, judi ni halal masalahnya, kafarah, kufur, na'udzubillah min zalik. Mudah sangat ya nak halal. Baik, tapi tak boleh kita hukum tu. Ni bagi hukum dalam kitab ya. Kalau orang dok main, mu ni kufur ni, haram ni. Tak boleh macam tu. Kita nak rojak, nak dakwah ke orang, kena ada hikmat juga. Hikmat dia. Kullu syai'in hikmatun, atau ada hikmat dia. Nak dakwah orang, kena ada hikmat. Tak ada hikmat, kamu kena takir. Orang dok main judi, dok minum ketang, dok rebuh ketang. Mungkin, oi manusia, makan ketang ni haram ni. Ni haram ni. Kapaknya mana ni? Pop weh. Tu haram. Tu haram tu. Tu bagi nak tegah kat orang pun ada hikmat. Bukan mentah-mentah betul-betul tu tidak. Yalah ada hikmat dah. Kalau itu cara dakwah ni mesti nak belajar juga. Nak belajar cara dakwah. Tu dia. Habis. Maka bahawasanya jika tiada engkau perbuat seperti yang demikian itu, maka sungguhnya binasalah engkau. Maka bahawasanya jika tiada engkau perbuat seperti yang demikian itu, apa? Yakni semayang engkau tak buat. Engkau tak mengerjakan semayang, maka sungguhnya binasalah engkau. Bukan binasa ni, adalah engkau. La'alla zahira, adalah engkau setengah daripada orang yang binasa. Gitu. Bukan binasalah engkau dah. Maka sungguhnya adalah engkau. La'alla zahira, adalah engkau setengah daripada orang yang binasa kalau engkau tidak perbuatkan sembahyang. Dan rugilah engkau, rugi mana? Dunia dan akhirat. Dunia kamu dapat rugi, akhirat sama telah, lebih-lebih lagi rugi akhirat. Man kana fi hadhihi a'ma fahuwa fil akhirati a'ma. Siapa-siapa adalah di dalam ini, di dalam dunia ini ni, a'ma, buta mata hati dia saat itu, tak nampak agama, tak nampak. Wa fil akhirati fahuwa fil akhirati a'ma, maka ia barang siapa dalam akhirat pun a'ma juga. Lalu tu Nabi sebutlah hadis-hadis yang lain pula, wa anna ahlal ma'ruf fid dunya ahlul ma'ruf fil akhirah, wa anna ahlal munkar fid dunya wa ahlul munkar fil akhirah. Siapa ni bahwasanya ahli ma'ruf, ahli buat baik pada dunia, maka begitu juga ahli buat baik di akhirat nanti. Dan bahwasanya orang yang ahli munkar dalam dunia ni, suka buat kejahatan dalam dunia ni, maka di akhirat pun dia jadi ahli munkar juga di akhirat. Tu ingat baik dah. Kalau gitu, kita nak jadi hak ma'ruf ke munkar? Kalau nak jadi ahli ma'ruf, maka buatlah ma'ruf. Akhirat esok jadi ahli ma'ruf juga, ahli buat baik. Kalau nak ahli munkar, akhirat pun jadi munkar. Sama-sama buat jahat saja. Tu. Maka yang demikian itu, demikian yakni demikian tiada memperbuat sesuatu daripada sembahyang.
Maka yang demikian itu demikian tiada perbuat sesuatu daripada sembahyang, ialah yang demikian itu orang yang kerugian yang amat nyata. Yang amat nyata, yakni yang sangat nyata. Orang yang dapat kerugian yang sangat nyata tu, orang tu. Tu dia, sangat nyata. Apa dia tak semayang? Tak nak semayang, nyata. Dunia akhirat. Dunia Allah Ta'ala cabut cahaya, akhirat pun sama juga. Ingat baik kamu-kamu semua ni, jagalah semayang. Tu. Dan demikian lagi, wajib atas kita. Wajib apa? Fa'i bagi wajib. Bahawa kita keraskan atas ahli, yakni bining dia. Duduk ni. Duduk ini. Ni. Tu. Dan demikian lagi, wajib atas kita. Wajib bahawa kita keraskan atas ahli. Keras ni mana paksa. Paksakan atas ahli, yakni isteri kita dan anak kita. Paksa atas bini kita dan anak kita. Dan orang yang di bawah hukum kita. Orang di bawah hukum kita seperti murid, koli, perkija, murid-murid semua tu, untuk orang di bawah kita. Rakyat, kalau raja, rakyat. Banyak tanggungan orang pemerintah ni. Orang yang di bawah kita, kalaulah toke, anak koli, khadim, orang kerja dia. Banyaklah orang bawah dia, tengoklah jadi gapo. Kalau dalam rumah anak bini, kalau dalam kampung anak rakyat, kalau negara pun sama, kalau negeri pun sama, anak rakyat masing-masing ada tu. Wajib apa weh? Wajib wajib tu. Keraskan, wajib bahawa kita keraskan, keras mendirikan sembahyang. Kena paksakan mereka itu mendirikan sembahyang. Ni. Dan jangan kita tinggalkan bagi mereka itu ahli dan anak dan orang yang di bawah hukum kita tu. Tinggal apa? Uzur. Daripada meninggalkan dia akan sembahyang. Jangan kita ingat uzur, jangan kita tinggalkan. Maaf. Apa? Jangan dimaaf. Daripada tinggalkan sembahyang tu, mesti kena menyuruh bersungguh-sungguhkan mereka sembahyang. Tu ni besar aku sembahyang. Dan orang yang tiada mendengar dan mengikut, maka hendaklah kita takutkan, jadi kita menakutikan. Dan orang yang tiada mendengar, siapa orang ni? Daripada ahli, anak, dan orang-orang di bawah hukum kita tu tidak mendengar. Tak dengar, yakni tiada menerima. Apa? Dia tak nak semayang. Dan mengikut, tak nak mengikutkan kita. Kita suruh semayang, dia tak nak semayang. Macam mana orang tu? Maka hendaklah kita takutkan, yakni menakutikan. Adalah kita menakutikan akan mereka. Kita panggil kalau lurah kat sini usik. Usik. Usik waktu nak ni macam-macam lah. Kalau kat sana menakutikan dia. Tu wajib di atas kita tu. Dan kita marahkan atas mereka itu, atas ahli dan anak dan orang bawah hukum kita tu. Marah tu sangat-sangat marah, akan sebagai sangat-sangat marah. Akan sebagai sangat-sangat marah, kita marah kat dia tu. Bukan marah sikit-sikit dah. Tu. Dan sangat kita kuatkan mereka itu. Sangat kita kuatkan apa? Sangat kita keraskan hukum atas mereka itu.
Tu sangat kita kuatkan mereka itu, mana sangat kita keraskan hukum atas mereka itu. Buat hukum berat masa kita ini. Kita buat hukum berat di atas orang tinggal semayang. Masuk jaga ke? Nah, atau pukul ke? Pukul tu marah, masuk jaga. Tu. Hukum ini berat, kuat hukum. Dan bencikan atas ada kuat. Mana dan sangat kita bencikan. Tu sangat kita bencikan akan mereka itu, ahli rumah kita, anak kita, orang bawah kita. Tu. Seperti kita marahkan mereka itu, kita benci. Sangat kita kuat hukum atas mereka dan bencikan seperti kita marahkan mereka itu tu. Macam manakah kelakuan benci? Seperti kita marahkan mereka itu, ahli dan anak dan orang di bawah hukum kita. Marah kat dia. Weh kat dia. Tu. Seperti kita marah ke mereka itu bila marah? Jika ia mereka membinasakan harta kita. Kalau mereka tu menasa harta kita, seperti mutu, kereta, apa saja itu ini, kita marah dia macam tu apabila mereka tinggal semayang. Berat ni ni. Berat ni. Nampak nak buat aku mana ni? Malah-malah semayang ni. Buat aku tu, duduk kita. Ni. Tapi hukum salah. Hukum undang-undang dunia ni salah ni. Nah, tu. Kalau marah serta buat kuat-kuat tu, undang-undang dunia salah. Macam kamu pukul. Pukul orang tak tinggal semayang, pukul sebagai kuat pukul. Kalau dia pergi mengadu polis, salah. Nah, itu kita pakai psikologi, teknologi, panggil. Pakai tu. Buat macam mana orang semayang. Nah, buat macam mana orang semayang, kena fikir, buat macam mana orang semayang. Itu satu perkara yang bijak. Tu. Nah, kalau pukul ni boleh, kalau tidak ada tandaan pukul, okey. Tapi dia ada tandaan pukul, orang adu ke polis. Nanti salah. Masuk penjara kau. Tidak kena denda. Macam-macam lah. Yang paling kuatnya, ibu bapa dia marah pada guru pula kali lagi. Maka bergocoh boxing dua tu, guru dengan ibu bapa dia. Jadi muai situ, molek. Gocoh. Pak steak lah pondok. Nampak itulah weh. Kita buat steak sah, buat gocoh dengan tua pula. Kalau masalah ketua tu, marah ke orang apa, marah ke ikut guru yang cara anak dia buat tu ini, dia marah, kita buka steak, gocoh dengan tua. Allah guru saya tak ada perut mana, tak ada nak bukit mana. Ketua demo nak bukit. Allah tu. Awak bisa ni. Ni tu kuat sungguh semayang ni weh. Semayang ni kuat sungguh, bukan main-main dak piang. Ni, pak ni, bukan main-main dak tu. Pok kamu dia kata apa baikan. Kalau tu kau syarat lagi butuh lingo lah. Kena jadi tu kati sah. Tak buat kati pun tu. Gapo dok gak dokang dah. Ni, bopah tak semayang kutin lingo dah. Pah weh. Amboi. Hujur dah tu. Kalau dah hukum Islam lagu tu, kerak lingo kamu ni. Mana? Kak lingo. Pah weh. Kacik lingo. Baik set kacik ni pula. Pah weh. Tu. Kena boleh sore. Mek weh dah. Tapi tak ada lagu tu. Orang takut ti saja tu. Mungkin tak semayang kau kerak lingo kamu. Tu takut ti ni. Itu takut ti. Maka syarat pun suruh hendaklah kita takut ti ke mereka. Marah ke mereka, sangat-sangat marah. Dan sangatlah kuatkan mereka itu dan bencikan. Sangat kuat dan benci itu macam mana? Seperti kita marahkan mereka itu jika ia mereka membinasakan harta kita. Dan lebih lagi pula kita angkar akan mereka itu. Dan lebih lagi pula kita engkar. Engkar ni mana dengan nun tu. Dengan nun. Tu bukan dengan ngon. Kita angkar.
Angkat tu bukan dengan nun. Yang zuhirnya engkar dengan nun. Engkar dengan nun. Apa makna? Yakni benci. Yakni benci. Apa makna benci? Artinya tidak setujui dengan mereka itu. Itu mana angkat engkarkan mereka itu, engkar yang dengan nun, yakni mana benci. Maksudnya ya, artinya tidak setujui akan mereka itu, ahli dan anak dan orang yang di bawah hukum kita. Kita engkar, kita tak setujui ke mereka kerana Allah Ta'ala, bukan kerana dia miskin, tak, kerana Allah Ta'ala. Maka jika tiada kita kerjakan yang demikian itu, demikian takutkan dan marahkan atas mereka, sangat-sangat marah. Dan maka jika tiada kita kerjakan yang demikian itu, apa? Takutkan dan kita marahkan atas mereka itu, sangat-sangat marah. Kalau kita tak takut ke mereka dan marah atas mereka, sangat-sangat marah, maka adalah kita jumlah daripada orang yang memudahkan agama pula. Ini kok tu pula. Kalau tak menakuti, kau duk halak tengok weh. Orang ni nak jadi macam mana, jadilah. Tak nak semayang pun duduklah. Anak kita tak semayang, bini tak semayang, tak apalah. Anak murid tak semayang, tak apalah. Munduk sini berak tak apa dah. Jangan duk berak kata, berak lah jamai tu ya. Duk tak semayang, tak apa. Orang ni masuk dalam golongan orang yang memudahkan agama dan memudahkan tuntutan Allah Ta'ala dan suruh-suruh Allah atas tafsir, dan suruh-suruh Allah atas tafsir pada tuntutan. Memudahkan dengan tuntutan Allah Ta'ala dan suruh-suruh Allah, apa? Yakni suruhannya, suruhan Allah. Dan barang siapa yang tiada menerima akan suruh-suruh Allah, dan barang siapa yang tiada menerima akan suruh-suruh Allah dan tiada beri bekah suruh-suruh Allah, maka diseksa akan dia kepada siapa. Tu kena seksa. Orang buat mudah-mudah dengan suruh Allah, tak ada karik mana bahasa sini. Dia panggil buat tak ada karik kalau bahasa sini. Siapa dia tak terima suruh Allah, Allah Ta'ala suruh tak buat dan tak terima pula, dan tak beri bekah suruhan Allah. Apa tak beri bekah ini? Tak mengereja. Tak mengereja pula akan suruhan Allah. Maka diseksa akan dia, akan barang siapa tadi. Dan jika tiada beri faedah barang yang kita takut akan dia ke mereka itu, maka hendalah kita suruh jauh daripada kita tu. Dan jika tiada beri faedah barang yang kita takut, apa? Barang yang kita takuti akan dia ke mereka itu. Jadi perkara hanya kita menakuti ke mereka tu, mereka tak dapat guna. Kata royak jugalah kita ni, kalau kamu nak semayang, tak semayang, aku buatlah macam tu, macam ni, aku marah benar lah. Menakuti kan dia nak selecar lah masalah. Ataupun nak hendak tu ni, tak ada bekas ke apa. Tak ada bekas kamu nak semayang. Kacau menakuti kita pun, dia tak ada beri bekas langsung, tak ada nampak takut kita menakuti je. Nak buat macam mana? Ada cara dia. Cara buat macam mana? Maka hendalah kangkau akan dia. Tu kena kangkau. Tu. Ni. Kena kangkau, ingat oleh gitu. Ya dah ni. Nakuti dah, royak dah. Husik dah kita gini. Jangan buat. Membuat lagu ni jagalah, aku hendak ambil luar pagar. Buat ni macam aku katung tekak lah. Menakut tidak tahu lah cara-cara. Tak jadi weh. Maka adalah kita kangkau akan dia. Ni kangkau terus ni, kita ada ni. Kita kangkau. Bukan kangkau. Malaysia tu kapur kangkau weh. Kangkau bukan tu bahasa siang, kangkau tu. Kangkau ni mana sepak mata tekak pop. Tu. Bukan. Maka adalah kita suruh jauh daripada kita. Dan halau akan dia ke mereka itu daripada kita. Tu dia.
Gini, kalau mau tak semayang, aku suruh ke apa tak semayang, mau hidup jauh, suruh anak. Tak usah duduk rumah. Mau nak hidup lah hutan rimau mana lagi. Ada tak orang tua awak macam tu? Ada tak toke ataupun orang tua-tua ataupun pemerintah awak macam tu? Ada. Ada tak tok guru macam tu? Tak ada. Sampai hukum ni ada dalam kitab. Tapi pada waqi', pada al-waqi', pada sungguh ti tak ada. Semua anak sayang ke, semua ibu bapa sayang kepada anak semua. Sayang kepada isteri. Sayang kepada orang bawah dia. Kalau dia tak sayang, dia buat apa kita ni? Amak lah, jangan duduk kat sini. Kalau kamu tak semayang, jangan duduk sini anak. Mau pergi ke duduk rumah ni. Mau pergi duduk rumah anak pun ikut kamu lah. Kamu tapi rumah ni pun jangan duduk. Halau kan dia ke mereka itu daripada kita. Kalau anak halau ada rumah, kalau bini halau balik rumah dia, kalau qali halau keluar, kalau khadim tak kena kerja mu keluar. Apa mana ada macam tu? Tu ada mana pula token nak hamak qali ke siap token akik baris diri sungguh, motang diri sungguh dia ni. Anak qali tak ada pihak tak ada pihak semayang. Motang pergi noreh ketah pukul 4 pagi. Tak ada semayang ada apa. Adakah tuan dia tu halau qali? Oh tak halau. Halau qali ke? Nyanyo dia. Tapi kalau qali malah motang yang halau sungguh. Dia hamak sungguh tu halau nak hamak. Mana qali malah seminggu, motang sehari menoreh sehari, dia hamak sungguh. Tapi seminggu anak qali semayang sehari dia tak hamba. Ni tanggungjawab di atas tuan dia tu. Di atas tuan dia tu mestilah ada soalan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab begitu juga guru-guru ya halakkan murid-murid dia tak semayang tu. Lah tak semayang bilalah duduk ke mana pun. Maka guru dia tak akan disoal. Tu. Maka bahawasanya mereka itu syaitan. Bukan orang tu syaitan. Tiada kebajikan daripada syaitan. Kelakuan macam tu kelakuan syaitan, tak ada kebajikan dia tu. Dan tiada barakat berserta kita dengan mereka itu, dengan segala orang meninggal sembahyang. Siapa dia? Daripada anak kita, pada isteri kita, dan orang yang bawa hukum kita. Tu mereka itu. Tu tidak ada barakat kita sekali dengan anak kita, dengan isteri kita, dengan orang yang bawa hukum kita, koli-koli kita, khodam-khodam kita, tidak ada keberkatan. Maka keberkatan perkerja apabila koli kita semayang. Tokai pun kena semayang jugalah. Hajat tukang, hajat qali semayang, tukang tak tukang tak tak boleh juga. Tu. Yang paling bagusnya sampai 1 minggu kita panggillah guru, ustaz, mari ajarkan qali-qali kita tu. Ajar cara semayang, ajar agama, ajar hukum-hukum ahkam kepada qali-qali kita tu. Itu bagus cantik benar macam tu. Dan haramlah kita berkasih-kasih dengan mereka itu. Haramlah kita berkasih-kasih dengan mereka itu, dengan orang yang meninggal sembahyang. Pada anak kita, isteri kita, dan orang bawah hukum kita, harus kasih. Dan sekedudukan serta mereka itu orang meninggal sembahyang. Pada anak kita, isteri kita, orang duduk bawah hukum kita tu. Haram. Kasih mereka haram. Duduk sekali itu bersekedudukan. Dan sekedudukan apa bahasa kita sini? Bahasa kita duduk sekali. Duduk sekali dengan mereka. Tu. Maka wajib kita berseteru akan akan mereka itu. Orang meninggal semayang. Kita seteru kerana tinggal semayang. Bukan kita nak marah kerana lain dah, kerana tinggal semayang tu ya. Dan memutuskan hubungan daripada berkenalan dengan dia, dengan orang yang meninggal semayang. Daripada anak kita, ahli kita,
Orang duduk bawah tanggungjawab kita. Putus hubungan, tidak ada hubungan, tidak ada berkenal-kenalan dengan dia, dengan orang tinggal semayang. Pasal apa? Kerana ia orang yang meninggal semayang melawan akan hukum Allah dan Rasul Allah. Ini besar. Allah Akbar, besar. Tinggal semayang ni hukum dosa besar. Tengok, tak ada hubungan, tak ada apa satu, tak boleh buat kenal dengan dia. Kena buat seteru dengan dia, kerana dia seteru Allah dan seteru Rasul. Seperti firman Allah Ta'ala, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulah walau kanu aba'ahum aw abna'ahum. Walau kanu aba'ahum aw abna'ahum, hingga akhir ayat. Tiada engkau dapat akan kaum yang percaya mereka itu kaum dengan Allah, dan percaya mereka itu kaum akan hari kemudian, hari kiamat. Tiada dapat berkasih-kasih mereka itu. Tiada dapat berkasih-kasih mereka itu kaum akan orang yang menyalahi akan Allah Ta'ala dan Rasulnya Rasul Allah. Jangan berkasih-kasih mereka, orang yang menyalahi ke hukum Allah dan Rasul. Dan jikalau adalah mereka itu orang yang menyalahi akan Allah Ta'ala dan Rasul, bapa-bapa mereka itu bapa-bapa mereka itu kaum, dan anak-anak mereka itu kaum, hingga akhir ayat. Kalau pakmu sekalipun, anakmu sekalipun, kalau mereka itu menyalahi akan Allah Ta'ala dan Rasul, maka jangan memberkasih-kasih ke mereka. Tu dia tu ayat yang bagi totok pada ni. Maka ini bila ni selepas pada kita bagi nasihat kat dia lah. Kita bagi nasihat kat dia, dah hoyak kat dia, dah bagi tahu kat dia, tapi dia masih engkat lagi. Tu macam murid kita bagi tahu dia, sihatnan dia macam-macam, dia tak jadi lagi. Maka tidak ada perhubungan, tidak ada berkenalan, boleh dah hambak keluar. Kih tidak ada semayang. Maka tak ada murid-murid tak semayang, hanya lewat semayang tu ada, tak semayang tu tak ada. Tu Masya-Allah. Maka menafikan iman daripada orang yang berkasih-kasih dengan orang yang nyalahi bagi Allah dan bagi Rasulnya. Dan menafikan iman, yakni ketiadaan iman. Dan menafikan iman, yakni ketiadaan iman daripada orang yang berkasih dengan orang yang berkasih apa? Yang berkasih-kasih dengan orang yang menyalahi bagi Allah dan bagi Rasul Allah. Jikalau mereka itu orang yang terlebih hampir pada segala keluarganya. Jikalau mereka itu orang orang menyalahi bagi Allah dan bagi Rasul, orang yang terlebih hampir daripada sekeluarganya. Apa? Pada anak muka, bapa muka, isteri muka, itu lebih hampir. Begitu sekalipun, mana tu tidak ada iman orang tu. Kalau berkasih dengan orang yang menyalahi akan Allah dan Rasul, berkasih dengan orang yang tidak ada sembahyang, imanmu tak ada, nafi iman tak ada. Masya Allah. Dan sehingga barang jadi maafkan bagi orang yang awam, yang lalai, yang tergelam di lalainya, manakala luput akan dia, akan orang awam sembahyang, hendaklah diqadakan bersegera. Kamu yang taubat ya orang awam, dan ada kembali ke upama demikian itu, demikian luputkan sembahyang. Tengok. Dan sehingga barang jadi maafkan bagi orang yang awam, orang ramai-ramai. Yang lalai, yang tergelam di dalam lalainya orang awam,
Orang awam yang tergelam lalai, mana dia galik, dia duduk dengar kelalaian dia tu. Mana kalau luput akan dia ke orang awam sembahyang, hendaklah diqadakan bersegera. Hendaklah diqadakan, digantikan bersegera sembahyang dia. Kemudian pada qada, taubat ia orang awam daripada kembali. Taubat ia orang awam. Taubat daripada kembali kepada upama yang demikian itu. Demikian luputkan semayang tu, maka kembali kepada semayang, iaitu dia semayang. Taubat daripada kembali kepada upama yang demikian itu, demikian luputkan semayang, dengan bahawa dia kembali sembahyang. Itu taubat dia. Yang tak semayang dia dah tinggal tahu lama dah. Pegang perak lagi lotar lama dah benda tu. Jadi kita mulakan balik pula semayang. Begitu juga kita. Yang dah lepas mari dah, kita qada sikit demi sikit, sikit demi sikit. Sekarang ni kita bulat dalam hati kita, aku tak nak tinggal semayang hingga sampai bila masa. Tu. Bukan aku saja dak. Semua orang-orang di bawah hukum aku. Nak bagi begitu weh. Adapun yang mensia-siakan semayang, maka tiada jalan sekali, ini sama sekali. Maka bitapa jadi bitapa sah kelakuan. Tak ada dah. Kelakuan nak lepaskan daripada dosa tak ada dah. Tu orang mensia-siakan sembahyang. Apa? Dengan bahawa dia tidak sembahyang. Tiada jalan sekali-kali. Tak ada jalan sekali-kali. Tu orang mensia-siakan sembahyang. Maka dia jalan sekali-sekali, yakni sama sekali. Maka bitapa, yakni bitapa sah kelakuan, yakni tiada sah kelakuan. Mensia-siakan sembahyang. Karena tidak ada jalan. Sama sekali kamu, tu nak lepaskan daripada siksa Allah tak ada. Tu maka taubat semayang ni dengan bahawa kita kembali dah semayang. Bukan taubat saya ni nangis-nangis, ya Allah, ya Rahman, hamba tinggal semayang ya Allah. Nangis sebab-sebab semayang tak? Qada tak? Tu bukan. Taubat semayang ni mana kata kamu pergi qada semayang, tu benar taubat semayang. Bukan taubat semayang ni nangis-nangis ni. Tiap dengan Tuhan. Tapi qada tak? Itu bukan taubat semayang. Taubat semayang mesti kamu nak kembali sembahyang. Tidak ada jalan lain sama sekali. Tak ada jalan lain sama sekali. Itu ya jalanan dia. Habis. Dan jikalau ada keluaran semayang pada waktunya, yang lain pada ketidurannya, dosa yang amat besarnya. Wallahualam. Tu. Waktu malam Jumaat tu, esok Jumaat ni. Kita tangguh malam Jumaat kita tangguh satu malam kerana kita ada belajar berzanji. Ada belajar kat sini. Lepas tu kita sambung malam Sabtu. Dan soalan bagi mereka yang ada soalan tanya, kalau kita dah pindah rumah. Pindah rumah pergi duduk rumah ayah mak. Nah, ayah mak. Tapi belum hati kita tu putus niat bermukim. Rumah ayah mak ni. Tapi kita dah pindah rumah, duduk sekali dengan ayah mak. Kita tinggal rumah ayah mak. Maka Jumaat kita tu wajib kat mana? Di antara dua tempat ni. Maka ada masalah fiqh dia jawabnya. Tengoklah yang mana di antara dua tempat ni kita banyak tinggal. Dia banyak tinggal kat mana dua tempat ni? Rumah yang dulu ke ataupun tu rumah mak ayah. Kalau tinggal rumah mak ayah ni lebih banyak daripada tinggal kat sana, maka dikira Jumaat lepas mak ayah ni lah. Walaupun hati kita tak niat putus padanya, tapi kita tinggal kat sini lah. Kita sebagai orang mustautin, orang yang bertetap tanah air, itu mustautin. Orang mustautin, orang yang bertetap tanah air, dia tak pindah ke sini, walaupun musim apa-apa pun. Musim kemarau kat situ,
Musim hujan pun kat situ. Musim miskin pun kat situ, musim kaya pun kat situ. Tidak kira. Tu yang kata mustautin. Barulah dikirakan dia Jumaat. Kalau dia bukan mustautin macam tu, macam dia ni orang bermukim. Mari tinggal kat sini sekejap, kat sini sekejap. Maka di situ tu tengok dia tinggal kat mana banyak. Kalau tinggal di rumah-rumah dia tu banyak, tinggal duduk mendiami di rumah dia tu, banyak pada duduk rumah yang lain tu, maka dekat rumah dia ni lah dikatakan dikirakan Jumaat bagi dia. Adapun rumah dia yang dulu itu tak dikira ke Jumaat, tak dibilang ke Jumaat dia. Tak dibilang ke Jumaat. Dibilang Jumaat lepas rumah ayah dia ni dah. Kalau di sini dia banyak tinggal kat rumah mak ayah. Kalau dia tinggal banyak rumah dia sendiri, maka kira kat sana, bukan kat sini. Tengoklah tu perbezaannya. Maka orang mustautin, orang yang tetap tanah air. Watan ni asal mana tanah air. Orang yang menutup tanah air. Mana? Orang duduk kat situ, tidak berpindah-pindah kat situ, kat sini. Tu orang mustautin. Walaupun musim apa-apa sekalipun. Kalau kita pergi duduk mengajar kat situ, tapi masa tu kita balik. Kan? Itu bukan mustautin, orang mukim. Nah, pergi mengajar. Aku pergi tinggal kat situ, pergi mengajar ya. Macam duduk di rumah aku di Terengganu. Tapi aku masih mengajar kat Perak. Nah, beberapa bulan aku balik. Maka itu dikatakan orang mukim, bukan orang mustautin. Begitu juga orang kerja. Aku rumah di Kelantan, tapi kerja Kuala Lumpur. Maka di Kelantan itulah tempat bilangan Jumaat dia. Adapun di Kuala Lumpur bukan, kerana di situ tempat bermukim, bukan tempat mustautin bagi dia. Tu baik, tu mustautin dan mukim. Wallahu alam. Baca tangi sikit. Masuk Allah ni. Ada kipas ni ya. Tu hak tu belajar tak? Amal-amal. Belajar ni. Bisa baca kita balik. Baca tak kan? Orang tu murah tak. Baca balik waktu. Apa ngapa dengar apa pun. Menipu. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Bunting Aminah sembilannya bulan, sakit Aminah perut pada malam, takut Aminah bala didatang, terdengar dari langit suaranya orang, kerana Aminah duduk seorang, laginya pula tengahnya malam,
pernah lagi bunting kepada seorang. Sebabnya itu Aminah sangat bimbang. Terlihat Aminah banyak laki-laki pada nyawa memegang akan kendi. Eloknya kendi tidak terferi, padanya perak tata biduri. Sertanya pula lihat akan burung, padanya tanah ianya turun. Tata zamrud paruhnya burung, seperti kasturi bahunya harum. Kelilingnya bilik Aminahnya duduk, baharulah hilang rasanya takut. Padanya bilik habis meliput, segalanya burung seperti disebut. Datang Asia menjadikan bidan, turun dari langit serta Maryam, serta bidadari cahaya yang terang daripada syurga dengan gilang gemilang. Rasa Aminah tersandarkan diri kepada perempuan bidadari. Bahunya harum seperti kasturi, tak adalah lagi hendak diferi. Duduk Aminah di atasnya tanah, sakit beranak sebagainya sakit Aminah, lalu bersalin oleh Aminah. Keluar yang mulia di atasnya tanah, tangan yang mulia tegang di atasnya bumi, memohonkan Allah Tuhan yang Ghani. Bahunya harum seperti kasturi, eloknya lagi tidak terferi, eloknya lagi tidak terferi. Atirillahumma qabrahul karim
بعرف شذي من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. Menyusul akan Nabi 8 perempuan, Aminah sendiri 3 hari 3 malam. Kemudiannya lagi 7 perempuan, bagi mencukup 8 orang. Nama Halimah yang akhir sekali bawa balik ke rumah akannya Nabi. 2 tahunnya duduk olehnya Nabi. Rasa Halimah takut dalam hati, melihat sendiri oleh Halimah adalah Nabi padanya rumah. Datang seorang padanya rumah, sedangnya Nabi bermain pada tanah. Membelahnya perut akannya Nabi. Terkejut Halimah akannya diri. Heran Halimah akannya diri. Bertambahnya ajib segenapnya hari, kerana ia melihara anaknya orang adalah ibu sangatnya sayang. Kerana ia melihara anaknya orang adalah ibu sangatnya sayang. Satu kali belah perut padanya rumah, susahlah hati oleh Halimah. Lalulah hentar oleh Halimah akannya Nabi kepada Aminah. Akannya Nabi kepada Aminah. Atirillahumma qabrahul karim
بألف شذي من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه